Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sini di tangan saya ni ada naskah buku, iaitu tajuknya Anak Kunci Menjemput Rezeki. Okay. Anak kunci menjemput rezeki. Ini konsep rezeki ni diterangkan dengan jelas dalam buku ini. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan rezeki itu dan bagaimana caranya untuk kita mengundang ataupun menjemput agar rezeki itu datang pada kita. Macam mana kan biasa kita dengar kita harus keluar cari rezeki, harus berusaha. Itu memang betul lah, tidak dapat disangkal. Memang juga terdapat di antaranya saranan-saranan di sini bagaimana rezeki itu harus juga kita usahakan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah tajuk buku ini mengatakan bahawa rezeki itu boleh kita jemput, boleh kita undang. Kan style Jadi apakah caranya untuk kita berusaha pun. Jadi berusaha ni saya nampak ada dua level. Satu memang kita usahakan untuk mencari rezeki. Keduanya ada beberapa amalan yang boleh kita lakukan, yang seakan-akan mungkin tak dilihat sebagai amalan untuk mencari rezeki, tetapi amalan-amalan tersebut insya-Allah boleh membuka pintu-pintu rezeki dengan lebih luas lagi, sehingga kan rezeki itu mengalir ke kita. Itu je. Jadi saya nampak buku ni yang asalnya dikarang oleh Imam Al-Suyuti sendiri, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kemudian dialih bahasa oleh Ustaz Muhammad Nur Azhar Ibrahim, rakan di Malaysia, yang mana saya dapati buku ini amat menarik sekali, mengandungi 34 hadis, yang mana ianya bertaraf sahih, hasan dan juga ada yang dhaif. Kita tahu bahawa ada panduan yang jelas bagaimana kita menggunakan, boleh melihat hadis dhaif untuk amalan-amalan tertentu asalkan ianya memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam buku ini memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi yang lebih penting sekali adalah ianya telah pun ditapis dengan baik oleh Imam Suyuti sendiri, memastikan bahawa kita mendapat amalan-amalan tertentu daripada hadis-hadis, agar insya-Allah rezeki yang kita raih itu, yang kita dapat itu adalah pertama sekali mestilah rezeki yang halal. Dalam bukunya ada keutamaan untuk mencari rezeki yang halal. Keduanya, menyalurkan rezeki itu untuk manfaat orang lain. Sebenarnya bukan setakat manfaat orang lain, apabila orang lain meraih manfaat daripada rezeki Allah berikan kepada kita, kita salurkan ke sana, manfaat juga balik kepada kita. Jadi saya sarankanlah tuan-tuan dan sekalian untuk kita meninjau di dalam buku ini 34 hadis, yang mana ianya merangkumi adab-adab untuk kita beramal, berzikir dan sebagainya. Dan konsep zikir itu juga amat luas, bukanlah setakat yang kita faham ada kalanya. Jadi saya amat rekomen buku ini untuk kita jadikan sebagai rujukan, dan bila kita merujuk, kita boleh juga mengamalkan beberapa panduan yang terdapat dalam buku ini. Yang paling penting sekali, hidup kita memang sentiasa kita ingin kembali kepada Islam, untuk kita menggunakan dasar-dasar Islam, menggunakan ilmu-ilmu yang datangnya sahih daripada Rasulullah SAW itu sendiri dan juga daripada Al-Quran. Jadi amat cantik sekali. Buku ini adalah kumpulan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW sendiri, yang mana ianya membantu kita untuk melihat, untuk mengamalkan apa yang telah pun diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Okeylah, kecuali mungkin hadis daif tu ada syarat-syarat tertentu, tapi umumnya ini kumpulan hadis untuk kita lihat, untuk kita belajar sendiri. Dan kita boleh rujuk juga kepada ustaz-ustaz kita sendiri di Singapura akan hadis-hadis yang terdapat di sini, kumpulan hadis oleh Imam Suyuti sendiri, untuk kita mudah-mudahan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, dalam keadaan wabak, pandemik dan sebagainya, kita juga selain daripada berusaha mencari kerja, berusaha bekerja pun, kita tingkatkan ilmu kita agar mudah-mudahan usaha kita bukan setakat yang fizikal saja, tapi juga ada juga saluran-saluran lain yang kita lakukan, yang kita beramal dengannya,
yang mana ianya akan membantu kita dan keluarga kita mendapat rezeki yang murah. Di sini juga terdapat amalan, okey, tip-tip bagaimana kita ni juga boleh mendapatkan tip daripada hadis-hadis tersebut sekiranya kita menghadapi situasi-situasi yang amat getir seperti mana sekarang ini. Bila di dalam kesempitan, apakah yang boleh kita lakukan? Di sini insya-Allah terdapat sedikit panduan apa yang boleh kita lakukan supaya kita dapat mengharungi saat-saat keadaan-keadaan yang getir dalam hidup kita, dalam kita mencari rezeki. Yang paling baiknya adalah di sini saya lihat bila kita cakap tentang tawakal, bagaimana bila kita keluar mencari rezeki, dasar tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala itu terdapat di dalam buku ini yang merangkumi 34 hadis. Itu penting bagi saya. Jadi kita bertawakal tu bukan tawakal buta. Tawakal kita tu ada sandarannya daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti sendiri. Jadi saya amat galakkan tuan-tuan sekalian untuk mendapatkan naskah buku ini yang sekarang berada di Singapura. Boleh dapatkan di mana? Boleh dapatkan di Suci Halal Avenue, insya-Allah. Jangan lupa dapatkan maklumat di bawah ini untuk kita juga meraih ilmu dan manfaat daripada hadis-hadis kumpulan Imam Suyuti, dan buku ini diterjemahkan oleh sahabat iaitu Ustaz Muhammad Nur Azhar Ibrahim dari Malaysia. Semoga kita mendapat panduan bagaimana mencari rezeki, mengundang rezeki, terutama dalam keadaan pandemik, dalam keadaan wabak sekarang ini yang tidak menentu keadaannya. Yang baiknya buku ini dicetak menggunakan font teks yang besar-besar. Jadi bermakna mereka-mereka, kita-kita ni yang mungkin ada cabaran untuk membaca teksnya besar-besar. Jadi bermakna yang tua, yang muda semua boleh baca, dan ianya disusun dengan begitu mudah sekali. Jadi ini memang sesuai lah untuk dakapan kita. Tak kira apa peringkat usia pun, kalau agak-agak mata dah tak begitu jelas pun, bila kita tengok dalam teks yang besar-besar pun dapat kita baca dengan sesuai lah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.